semua, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini Cikgu akan berbincang dengan anda semua tenaga buruh. Di sebuah pasaran tenaga buruh, terdapat faktor yang menentukan kuantiti buruh ditawarkan. Ia adalah upah. Marilah kita lihat kelok yang ditunjukkan. Pada paksi X adalah diwakili oleh L, iaitu tenaga buruh, manakala paksi Y adalah W, iaitu upah. Kelok yang berwarna merah yang bercerun ke atas dari kiri ke kanan adalah SL yang mewakili penawaran tenaga buruh. Yang menawarkan tenaga buruh ini adalah tenaga buruh itu sendiri. Kita andaikan upah meningkat, maka kuantiti buruh yang ditawarkan pun meningkat. Apabila WO naik menjadi W1, maka LO pun naik menjadi L1. Sebaliknya, kalau upah menurun, maka kuantiti buruh yang ditawarkan juga akan menurun. Di mana kalau W1 turun menjadi W0, maka tenaga buruh pun turun dari L1 ke L0. Jadi di sini kita dapati bahawa upah adalah faktor yang menentukan kuantiti buruh ditawarkan. Perubahan upah akan menyebabkan kuantiti buruh berubah di sepanjang kelok penawaran buruh yang sama. Jadi wujudlah satu hubungan langsung antara kuantiti buruh yang ditawarkan dengan upah. Selain daripada faktor upah, terdapat faktor-faktor lain yang juga akan mempengaruhi penawaran buruh. Tetapi faktor-faktor yang lain ini tidak akan menyebabkan peralihan kuantiti buruh yang ditawarkan di sepanjang kelok penawaran buruh. Sebaliknya, faktor-faktor ini akan menyebabkan kelok penawaran buruh beralih ke kiri ataupun ke kanan. Jadi, marilah kita lihat antara faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan kelok penawaran buruh. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk di sesebuah negara meningkat, terutamanya penduduk di dalam lingkungan pekerja, iaitu antara 15 hingga 64 tahun, maka tenaga buruh ini akan menyumbangkan kepada penawaran buruh. Jadi, penawaran buruh di pasaran akan meningkat. Selain daripada itu, jumlah jam bekerja buruh juga akan mempengaruhi penawaran tenaga buruh. Sekiranya tenaga buruh sanggup bekerja untuk jam yang lebih panjang ataupun masa bekerja yang lebih lama, maka penawaran buruh di pasaran buruh akan meningkat. Seterusnya adalah faktor sosial. Di masyarakat yang berbeza, terdapat beberapa faktor sosial yang akan mempengaruhi penawaran buruh. Antaranya ialah umur bekerja. Bagi masyarakat di mana umur bekerja tenaga buruh adalah rendah, maka mereka akan mula bekerja pada usia yang muda. Apabila ini berlaku, penawaran buruh di pasaran buruh akan meningkat. Seterusnya adalah kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja memainkan peranan yang penting dalam penawaran buruh. Apabila kesatuan sekerja menjalankan beberapa polisi untuk menggalakkan penawaran buruh, maka penawaran buruh di pasaran juga akan meningkat. Dan akhir sekali, kita lihat polisi kerajaan. Sekiranya kerajaan mengamalkan polisi menggalakkan penawaran buruh, antaranya ialah melonggarkan syarat kemasukan tenaga buruh asing ke sesebuah negara. Sekiranya ini berlaku, penawaran buruh akan meningkat. Antara faktor-faktor yang cikgu bincangkan tadi akan menyebabkan penawaran buruh dicerminkan dalam graf kita. SLO merupakan penawaran buruh yang asal. Apabila faktor-faktor berlaku tadi, akan menyebabkan SLO beralih atau berpindah ke kanan secara selari. Maka wujudlah SL2.
Walaupun upah masih tetap sama pada W, tetapi penawaran buruh di pasaran buruh telah meningkat dari L0 ke L2. Sebaliknya, kalau jumlah penduduk di sesebuah negara menurun, mungkin kerana bencana alam atau wujud peperangan. Bila jumlah penduduk menurun, maka penawaran buruh juga akan jatuh. Jumlah jam bekerja. Sekiranya tenaga buruh tidak sanggup bekerja untuk waktu yang lama, mungkin kerana tenaga buruh lebih mementingkan masa lapang, masa rehat ataupun masa bersama dengan ahli keluarga mereka. Maka ketidaksanggupan untuk bekerja bagi masa yang lama juga akan menyebabkan penawaran buruh menurun. Faktor sosial. Bagi setengah masyarakat, taraf pendidikan adalah amat dipentingkan. Jadi ada tenaga buruh yang diberikan pendidikan dan juga latihan untuk satu jangka masa yang lama sebelum mereka menceburi dalam profesi yang tertentu. Maka bolehlah dikatakan usia untuk bekerja telah dipertingkatkan. Jadi secara tidak langsung ini juga akan menurunkan penawaran buruh. Kesatuan sekerja kadang-kala juga akan mengetatkan penawaran buruh. Jadi kalau syarat-syarat mengetatkan penawaran buruh dilaksanakan oleh kesatuan sekerja, maka penawaran buruh di pasaran juga akan menurun. Polisi kerajaan. Kerajaan juga boleh mengetatkan syarat-syarat kemasukan tenaga buruh asing ke sesebuah negara. Apabila ini berlaku, penawaran buruh juga akan menurun. Ini boleh dicerminkan dalam graf kita di mana SLO akan berpindah ke kiri secara selari dan akan menjadi SL1. Jadi, walaupun pada upah W yang sama, tetapi penawaran buruh sudah menurun dari L0 ke L1. Jadi, ini adalah antara faktor-faktor yang boleh mengalihkan keluk penawaran buruh ke kiri ataupun ke kanan. Selain daripada melihat penawaran buruh, kita juga melihat permintaan buruh. Didapati bahawa upah juga merupakan faktor penentu yang utama dalam menentukan kuantiti buruh diminta. Siapa yang minta tenaga buruh? Majikan, pengeluar ataupun firma. Didapati bahawa keluk permintaan buruh adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi pada WO, kuantiti buruh yang diminta adalah pada LO. Kita andaikan upah telah meningkat. Apabila upah meningkat, maka kuantiti buruh diminta akan menurun. Jadi ini ditunjukkan oleh graf kita apabila WO naik menjadi W2, L0 yang diminta akan turun menjadi L1 kerana upah telah menjadi lebih mahal dan majikan akan kurang meminta tenaga buruh. Sebaliknya, kalau upah menurun, maka kuantiti buruh yang diminta akan naik. Maka kita lihat anak panah yang berwarna hijau. Apabila upah menurun dari W0 ke W1, maka tenaga buruh telah menjadi semakin murah, maka kuantiti buruh yang diminta di pasaran juga akan meningkat. Kuantiti buruh yang diminta meningkat dari L0 ke L2. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh buat di sini? Kita boleh katakan bahawa wujud satu hubungan songsang antara kuantiti buruh yang diminta dengan upah. Jadi kita lihat apabila upah berubah, dia akan menyebabkan permintaan buruh bergerak di sepanjang keluk permintaan buruh yang sama. Faktor yang akan mengalihkan permintaan buruh sama ada ke kiri atau ke kanan adalah MRP ataupun lebih dikenali sebagai keluaran hasil sud buruh, iaitu daya produktiviti buruh. Berdasarkan raja yang ditunjukkan, permintaan buruh di LO
mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan pada W kuantiti buruh yang diminta adalah pada L0. Kalau kita andaikan MRP tenaga buruh sudah naik, bermakna daya produktiviti buruh telah meningkat, keluaran akan naik dan untung firma turut akan meningkat. Jadi ini akan menyebabkan firma meningkatkan permintaan buruh dan permintaan buruh akan beralih ke kanan dari DLO ke DL2. Sebaliknya, kalau MRP tenaga buruh menurun, iaitu daya produktiviti telah jatuh, ini akan menyebabkan keluaran menurun dan untung firma juga akan terjejas. Jadi apabila kes ini berlaku, firma akan kurang meminta tenaga buruh. Ini ditunjukkan DLO yang berpindah ke kiri dan menjadi DL1. Kalau pelajar-pelajar memerhatikan raja yang ditunjukkan, didapati bahawa beralihan keluk permintaan buruh sama ada ke kanan atau ke kiri yang disebabkan oleh perubahan MRP pada upah yang sama. Maknanya walaupun upah tidak berubah, tetapi MRP yang meningkat akan menyebabkan permintaan buruh naik dan DLO berpindah ke kanan menjadi DL2 dan tenaga buruh di pasaran meningkat dari L0 ke L2. Sebaliknya, apabila MRP menurun, ini akan menyebabkan peralihan DLO ke kiri menjadi DL1 dan walaupun upah sama tetapi buruh di pasaran akan menurun dari L0 ke L1. Selepas belajar mengenal pasti permintaan tenaga buruh dan penawaran tenaga buruh di pasaran, jadi marilah kita lihat keseimbangan pasaran buruh. Keseimbangan pasaran buruh adalah ditentukan oleh permintaan buruh dan juga penawaran buruh. Marilah kita melihat graf pada paksi yang ditunjukkan, iaitu buruh dengan upah di paksi X dan Y masing-masing. Kita masukkan permintaan buruh yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan permintaan buruh akan bersilang dengan penawaran buruh yang bercerun ke atas dari kiri ke kanan. Jadi pada titik persilangan itu kita boleh tentukan titik E dan pada titik E itulah kita boleh tentukan upah keseimbangan pada W dan penggunaan buruh pasaran, iaitu buruh keseimbangan adalah pada L. Jadi apakah syarat ataupun faktor penentu keseimbangan pasaran buruh? Keseimbangan pasaran buruh akan tercapai apabila keluk permintaan buruh bersilang dengan keluk penawaran buruh, di mana kuantiti buruh yang diminta adalah sama dengan kuantiti buruh yang ditawarkan di sesebuah pasaran buruh. Jadi, kalau kita ringkaskan, dia akan menjadi DD buruh sama dengan SS buruh pada pasaran buruh. Maka itulah titik keseimbangan dicapai. Baiklah. Selepas kita memahami keseimbangan pasaran buruh, kita akan beralih ke satu lagi topik. Mungkin pelajar-pelajar akan lebih meminati topik ini, iaitu bagaimana kita boleh tentukan upah wang dan upah benar yang dibayar kepada tenaga buruh. Marilah kita melihat definisi bagi upah wang dan upah benar. Upah wang adalah jumlah wang yang diterima oleh tenaga buruh daripada pengeluar sebagai pembayaran ke atas sumbangan tenaga fizikal atau mental mereka dalam sesuatu proses pengeluaran. Jadi upah wang adalah gaji ataupun upah yang diterima oleh tenaga buruh tersebut. Bila kita membincang tentang upah benar adalah kuasa beli upah wang untuk membeli barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak seseorang individu.
Ini bermakna apabila seseorang tenaga buruh menerima upah wang ataupun gaji, persoalan sekarang sama ada gaji yang dia terima itu dapat membeli barang dan perkhidmatan yang bernilai setaraf dengan upah wang yang diterima itu. Biasanya apabila kita bincangkan tentang kuasa beli upah wang, kita akan mengambil kira kadar inflasi di dalam sesebuah ekonomi. Marilah kita lihat satu contoh supaya kita boleh memahami hubungan antara upah wang dan upah benar dengan lebih mendalam lagi. Andaikan terdapat seorang tenaga buruh yang mendapat upah wang sebanyak RM5,000 dan semasa dia menerima upah wang RM5,000 ini kebetulan berlaku kadar inflasi dalam ekonomi negara iaitu sebanyak 20%. Jadi persoalan yang perlu kita jawab sekarang iaitu adakah upah wang yang dia terima itu sama dengan upah benar? Dalam erti kata lain, sama ada upah wang sebanyak RM5,000 ini mempunyai kuasa beli sebanyak RM5,000. Apa maksudnya? Maksudnya, dengan upah wang sebanyak RM5,000 ini, bolehkah tenaga buruh ini membelanjakan di dalam ekonomi dan dapat membeli barang dan perkhidmatan yang juga betul-betul bernilai RM5,000? Untuk menjawab soalan ini, kita harus mengaplikasikan satu formula untuk mencari upah benar ataupun kuasa beli wang. Jadi, dalam kes ini, kita akan melihat upah wang darab dengan indeks harga tahun asas bahagi dengan indeks harga tahun semasa. Dalam singkatan adalah W1 yang mewakili upah wang darab dengan IHO iaitu indeks harga tahun asas bahagi dengan IH1 iaitu indeks harga tahun semasa. Cikgu tidak akan menerangkan lebih lanjut tentang indeks harga tahun asas dan indeks harga tahun semasa kerana ini merupakan silibus dalam makroekonomi. Pelajar-pelajar akan mengetahui lebih lanjut apabila cikgu membincangkan tentang topik inflasi dalam makroekonomi. Tetapi sekadar ini, pelajar-pelajar hanya perlu tahu bahawa indeks harga adalah satu alat pengukur untuk melihat sama ada ekonomi kita sedang mengalami masalah inflasi ataupun masalah deflasi. Jadi indeks harga tahun asas adalah bernilai 100, dia menunjukkan bahawa tahun yang stabil, jadi nilainya mesti 100. Manakala indeks harga tahun semasa adalah amat bergantung kepada kadar inflasi dan juga deflasi di sesebuah ekonomi. Jadi kita andaikan bahawa kadar inflasi adalah 20%, jadi indeks harga tahun asas 100 dan indeks harga tahun semasa adalah 120. Jadi kita anggap ini adalah andaian soalan ya. Jadi upah benar boleh didapati dengan mengaplikasikan formula di mana kita guna upah wang RM5,000 darab dengan indeks harga tahun asas 100. Jadi memang bagi indeks harga tahun asas dia mesti 100. Dia tak ada nilai yang lain ya. Dan bahagi dengan indeks harga tahun semasa ialah 120 kerana inflasi adalah 20%. Jadi 120. Bila kita menghitungkan jawapannya, kita dapati bahawa upah benar adalah RM4,166 dan 67 sen. Jadi bermakna kuasa beli upah wang tidak sama dengan upah wang. Ataupun upah benar adalah kurang daripada upah wang. Ini adalah kerana berlakunya kadar inflasi. Jadi dengan 5,000 sebagai upah wang, tetapi barang dan perkhidmatan yang boleh dibeli di pasaran adalah hanya bernilai RM4,166.67 sahaja.
Kenapa upah benar kurang daripada upah wang? Ini adalah kerana kadar inflasi telah menurunkan nilai wang tersebut. Selain daripada wujudnya perbezaan antara upah wang yang diterima dengan upah benar ataupun kuasa beli upah wang tersebut, kita juga melihat satu lagi topik, iaitu kenapa wujud perbezaan upah antara individu. Jadi antara sebabnya ialah mobiliti buruh, pendidikan, latihan dan pengalaman, kekuatan kesatuan sekerja, permintaan dan penawaran buruh di pasaran, jumlah jam bekerja, jawatan beban kerja dan tanggungjawab, serta faedah sampingan. Jadi marilah cikgu menerangkan setiap subtopik ini dengan lebih terperinci. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembayaran upah yang tinggi kepada seseorang tenaga buruh. Antaranya ialah jawatan, beban kerja dan tanggungjawab. Apabila seseorang tenaga buruh memegang jawatan yang tinggi dan juga mempunyai beban kerja dan tanggungjawab yang berat, biasanya upah yang tinggi akan dibayar kepadanya. Selain daripada itu, mobiliti buruh juga adalah penentu upah yang tinggi. Ada dua jenis mobiliti buruh. Satu ialah mobiliti geografi dan satu lagi ialah mobiliti pekerjaan. Mobiliti geografi merujuk kepada seseorang tenaga buruh boleh berpindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang berlainan. Ini bermakna pekerja ini mempunyai daya penyesuaian diri yang kuat, jadi upah tinggi akan dibayar kepadanya. Selain daripada itu, terdapat juga tenaga buruh yang boleh bermobiliti pekerjaan. Maknanya, seseorang tenaga buruh mempunyai kecekapan, kemahiran ataupun kebolehan di mana boleh membuat pelbagai tugas dan tanggungjawab yang diberikan walaupun adalah bidang kerja yang berbeza-beza. Jadi dengan adanya mobiliti pekerjaan dan juga mobiliti geografi, maka seseorang tenaga buruh akan dibayar upah yang tinggi. Selain daripada itu, sekiranya seseorang tenaga buruh sanggup bekerja untuk jumlah jam yang lebih lama ataupun bekerja lebih masa, biasanya upah yang lebih akan dibayar dan upah yang tinggi boleh dinikmati oleh tenaga buruh tersebut. Faedah sampingan juga adalah satu faktor penentu yang perlu dipertimbangkan apabila kita melihat pembayaran upah kepada seseorang tenaga buruh. Bagi sebuah syarikat yang tidak memberikan faedah sampingan kepada tenaga buruhnya, apakah itu faedah sampingan? Seperti allowance makanan, allowance petrol, allowance penginapan, bayaran insurans dan juga kemudahan-kemudahan atau faedah sampingan yang lain. Sekiranya syarikat tidak memberikan faedah sampingan ini, bermakna semua faedah sampingan ini akan dikira dalam bentuk wang dan dibayar dalam gaji sekaligus. Maksudnya, tenaga buruh yang bekerja bagi syarikat yang kurang menawarkan faedah sampingan, mungkin syarikat itu akan membayar upah yang tinggi di mana faedah sampingan telah dikirakan dalam pembayaran upah wang tersebut. Kekuatan kesatuan sekerja. Kalau dalam profesion yang tertentu di mana kesatuan sekerja adalah kuat dan selalu memperjuangkan pembayaran upah dan juga faedah yang lain untuk tenaga buruh, maka tenaga buruh ada peluang yang lebih tinggi untuk mendapat upah yang tinggi. Lebihan permintaan buruh di pasaran juga adalah satu faktor penentu pembayaran upah yang tinggi. Bagi setengah-setengah profesion di mana permintaan buruh adalah lebih tinggi daripada penawaran buruh, maka wujudlah lebihan permintaan buruh. Dan lebihan permintaan buruh ini adalah satu keadaan di mana kekurangan tenaga buruh
dan buruh yang sedia ada di pasaran tersebut selalunya akan dibayar upah yang tinggi. Akhir sekali, pendidikan, latihan dan pengalaman yang tinggi pada seseorang tenaga buruh juga akan menyumbangkan kepada pembayaran upah yang tinggi. Antara sebab yang menyebabkan seseorang tenaga buruh dibayar dengan upah yang rendah adalah di mana mereka memegang jawatan yang rendah, beban kerja dan tanggungjawab yang mereka pikul juga adalah lebih ringan, jadi upah yang rendah dibayar kepada mereka. Selain daripada itu, tenaga buruh mungkin kurang bermobiliti geografi dan juga tidak bermobiliti pekerjaan. Kerana mereka tidak sanggup berpindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, mereka juga tidak cekap dalam membuat bidang tugasan yang selain daripada bidang mereka. Jadi oleh kerana kurang bermobiliti, upah yang mereka terima juga adalah lebih rendah. Di samping itu, mungkin tenaga buruh kurang sanggup untuk bekerja bagi jumlah jam yang lama dan juga tidak ingin bekerja untuk tambahan masa. Jadi semua ini akan menyumbangkan kepada pembayaran upah yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, ada setengah tenaga buruh telah mendapat faedah sampingan yang tinggi di mana selain daripada upah wang, firma membayar mereka faedah sampingan seperti allowance makanan, allowance penginapan, allowance kesihatan dan sebagainya. Jadi semua faedah sampingan telah dinikmati oleh tenaga buruh, maka dari segi bayaran upah dalam bentuk wang mungkin adalah lebih rendah. Kekuatan kesatuan sekerja juga adalah memainkan peranan yang penting dalam penentu upah yang rendah. Mungkin kesatuan sekerja adalah lemah dan tidak berdaya untuk memperjuangkan kenaikan upah untuk ahli-ahlinya. Jadi ini akan menyebabkan upah yang rendah dibayar kepada tenaga buruh. Dalam sesetengah profesion, wujudnya lebihan penawaran buruh di pasaran. Apabila wujud lebihan penawaran buruh di pasaran, maka upah yang diterima oleh tenaga buruh juga adalah rendah. Lebihan penawaran buruh akan berlaku apabila permintaan buruh adalah kurang daripada penawaran buruh di pasaran buruh tersebut. Akhir sekali, apabila seorang tenaga buruh mendapat pendidikan, latihan ataupun pengalaman yang rendah, maka upah yang akan dibayar kepadanya juga adalah rendah. Baiklah, melalui pembelajaran hari ini, cikgu berharap semua pelajar boleh faham apa yang disampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita buat kesimpulan tentang apa yang kita telah pelajari. Penawaran buruh adalah ditentukan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah upah, jumlah penduduk, jumlah jam bekerja, faktor sosial, kesatuan sekerja dan polisi kerajaan. Antara semua faktor penentu ini, upah akan menggerakkan keluk penawaran buruh di sepanjang keluk tersebut. Manakala B sampai F akan mengalihkan keluk penawaran buruh ke kiri ataupun ke kanan. Permintaan buruh adalah ditentukan oleh upah dan juga daya produktiviti buruh atau lebih dikenali sebagai keluaran hasil sud buruh. Sebarang perubahan upah akan menyebabkan perubahan kuantiti buruh diminta di sepanjang keluk permintaan buruh, manakala perubahan MRP ataupun keluaran hasil sud buruh akan mengalihkan keluk permintaan buruh ke kiri ataupun ke kanan. Kita juga belajar tentang dua jenis upah, iaitu upah wang dan upah benar. Untuk menghitungkan upah benar,
ataupun kuasa beli upah wang, kita akan mengaplikasikan formula dengan melihat bagaimana upah benar dihitung, iaitu upah wang darab dengan indeks harga tahun asas bahagi dengan indeks harga tahun semasa. Akhirnya, kita juga belajar tentang perbezaan upah antara individu. Antara faktor penentunya adalah jawatan, beban kerja dan tanggungjawab kerja seseorang buruh, mobiliti buruh, jumlah jam bekerja, faedah sampingan yang diterima oleh tenaga buruh, kekuatan kesatuan sekerja bagi profesi tertentu, keadaan permintaan dan penawaran buruh di pasaran buruh, dan akhir sekali pendidikan, latihan dan pengalaman yang ada pada seseorang buruh. Baiklah, itu sahaja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share Cikgu Yi Channel untuk menonton video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Saya adalah JD Yi.